எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஆம், ஒரு ஒரு இன்டர்வியூக்கு நம்ம இன்னைக்கு சந்திக்கிறோம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து எனக்கு ஒரு குடுப்பனை கிடைச்சிருக்கு. ஒருத்தவங்க வந்து அவங்களோட ஆம், மன கஷ்டங்கள வந்து நம்மகிட்ட இன்னைக்கு ஷேர் பண்றாங்க. தற்கொலை முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க. 17 வயசுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் அவங்களுக்கு 23 வயசு, 24 வயசு ஆகுது. அவங்க அப்பப்ப வந்து அவங்கள காயப்படுத்திக்குவாங்க. ஸோ அவங்களோட கஷ்டங்கள், அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ வந்து இன்னைக்கு நம்மகிட்ட இந்த பேட்டி மூலியமா ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க வந்து பேட்டி வந்து bahasa Melayu, மலேல வந்து குடுத்திருக்காங்க. ஆனா நான் தமிழ்ல வந்து சப்டைட்டில் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் வந்து கண்டிப்பா ப்ரொவைட் பண்ணுவேன். பேட்டிக்கு போயிட்டு அப்புறம் கடைசியா நான் உங்கள திருப்பி பார்க்குறேன். Okey, selamat petang adik. So sebelum kita memulakan sesi temu bual kita hari ini, saya sebenarnya nak melafazkan perasaan berterima kasih kepada adik kerana sanggup berkongsi pengalaman adik kepada kita semua. Jadi kita memulakan hari ini, sesi hari ini dengan adik memberitahu kita semua serba sedikit tentang adik. Umur adik, adik dari mana, sekarang adik buat apa yang adik ingin berkongsi tentang adik, adik boleh berkongsi. Silakan Dik. Okay, umur saya 23 tahun tahun ni. Saya berasal daripada KL, Kuala Lumpur. Saya masih belajar tapi dah habis, baru je habis. Hari ni saya nak kongsikan tentang diri saya yang menghadapi masalah nak bunuh diri. Okay, Dek, faham. Terima kasih sangat-sangat. Jadi kita boleh bermula dari situlah Dek. Apa yang jadi dan kenapa adik berfikir sebegitu? Okay, dia macam sebab saya ni jenis yang tak suka berkongsi masalah dengan orang. So bila saya dah pendam benda tu dalam lama, saya macam tak tahu nak buat apa dah. So saya rasa macam stres, memang terlampau stres lah dengan family, pasal diri saya. And then sebab itulah saya boleh terfikir nak bunuh diri tu. Sebenarnya dah banyak kali dah, saya dah potong tangan tu. Memang dah pernah buat. Tapi nak mengakhirkan hidup tu memang fikir banyak kali lah. So mampu cederakan diri je saya boleh setakat buat tu. Okey. Okey Dek, sangat saya memang memahami keadaan adik ni. Tetapi berapa lama Dek? Selama berapa tahun lebih kurang adik mengalami keinginan dan telah mula potong diri ni dah berapa lama? Masa saya form 5 tahun 2015, saya dah memang start potong tangan. Okay, satu sebab saya stres masa tu tengah SPM. Okay, and then memang exam saya punya result memang teruk lah masa tu. And then family ni pun macam memang nak result tu memang nak okay punya, tapi saya tak mampu. So saya stres sangat sampai saya takut nak kecewakan family ni, so saya end up cuba potong tangan. Macam tu. So dia bermula dari tingkatan 5 sampai sekarang adik, okey, so soalan seterusnya, adik masih membuat sebegitu ke ataupun dah sampai tahap adik boleh kontrol dan macam mana adik pada ketika ni keadaan adik? Dia boleh kontrol, tapi bila memang dah terlampau stres tu, memang akan fikirlah benda nak potong tangan tu. Memang akan mencari pisau. Tak ada pisau, kalau tak ada pisau memang sanggup beli pisau baru untuk potong tangan. Faham Dek, faham Dek. Jadi sebenarnya Dek, tadi adik cakap memang adik stres pasal family, pasal diri sendiri dalam tu. So perkara-perkara macam mana yang menimbulkan perasaan sebegini untuk adik sejak tu? Okey, satu memang sebab SPM, result adik, lepas tu harapan keluarga tak tercapai, yang tu satu. Tapi selepas tu Dek, sampai umur sekarang 23 kan? So sampai sekarang adik masih macam ni, kenapa Dek? Perkara-perkara yang macam mana yang menyebabkan adik macam ni? Okay, masa saya sekolah lagi, masa ayah saya masih ada, tapi sekarang dia dah meninggal, okay.
saya Okay. punya hidup ni rasa terkongkong, okay. So saya jadi macam ni, dia jadi lagi teruk lah masa saya dengan mak saya. Saya tolong mak saya berniaga kat kedai dia sendiri. Okay, and then bila saya dah lama tolong tu, so saya tak ada kebebasan. So nak keluar dengan kawan saya tak boleh. So rasa macam terkongkong habis lah, macam nak lock up, senang cerita. So nak buat apa semua tak boleh. Nak keluar tak boleh. Kawan nak datang jumpa sekejap pun tak boleh. Nak keluar macam 1 jam, 2 jam, lepas tu balik pun tak boleh. Dia boleh kira lah dalam setahun tu saya keluar dengan kawan-kawan saya pun macam 3-4 kali dia dalam setahun. Okay. Lepas tu bila saya tolong mak saya kat kedai, and then saya rasa mak saya dah bagi tanggungjawab jaga kedai tu kat saya. So saya rasa beban tau. And then bila apa yang tak kena kat kedai tu dia akan maki lah, dia akan panggil gemuk, apa semua. Dia memang akan panggil. Dia bukan panggil perlahan tau, dia nak menjerit, dia menjerit sampai orang kat luar kedai tu boleh dengar. So saya rasa macam malu tau. Bila saya dah malu tu saya tak tahulah nak keluar pergi mana-mana pun saya rasa macam segan sebab orang pandang kan. Lepas tu pula bila dah makin teruk keadaan saya dengan mak saya terpaksa lari. Saya terpaksa lari rumah. So bila saya dekat kedai, saya masa saya kat kedai tu, saya cakap kat mak saya nak pergi tandas. Tapi sebenarnya saya dah booking Grab. Saya booking Grab. Saya naik Grab tu saya pergi rumah nenek saya. Saya menangis dekat rumah nenek saya. Saya cerita apa semua mak saya buat. Ni lepas arwah ayah saya meninggal lah. So saya cerita dekat nenek saya, dekat makcik saya yang duduk dengan nenek saya tu, apa yang berlaku dalam rumah tu, apa yang saya lalui semua tu, sampai saya stres nak potong tangan. Okay, lepas tu pula saya lepas saya lari rumah tu, saya duduk dengan nenek saya hampir setahun ke 2 tahun lebih macam tu. Saya duduk dengan nenek saya, dengan makcik saya lagi seorang. And then saya nekat pula nak balik dekat mak saya. Nak bagi dia peluang lah untuk berubah. Tapi bila saya patah balik, saya pergi balik kat mak saya, keadaan lagi teruk. Dia teruk sampai dia sanggup tuduh saya hack phone dia. Lepas tu dia tuduh saya tidur dengan boyfriend dia. Lepas tu boyfriend dia pula macam mengiyakan cerita-cerita tu semua. Kata saya goda dia apa semua. And then saya lari rumah balik. Tapi kali ni bukan kat rumah nenek saya lari dekat rumah makcik saya pula. Okay. So sekarang ni macam mana adik? Adik duduk seorang ke dengan makcik lagi ke macam mana? Tak, saya duduk bilik sewa sekarang ni. Okay. Di Putrajaya. Di Putrajaya lah. Tapi ya, nenek dengan makcik berdekatan lah, kalau nak apa-apa pertolongan mereka berdekatan. Ada je saya punya pakcik dengan makcik yang duduk kat Putrajaya. Nenek saya dekat Ceras. Di sini apa yang saya boleh tengok ialah hubungan adik dengan mak lah. Itu adalah yang benda pertama lah kan yang membuatkan adik sebegini kan. Sejak betul. Lepas tu mak ada boyfriend, lepas tu dah jadi macam ni semua. Jadi sekarang ni adik tak bercakap lah dengan mak. Memang hubungan dengan mak dah jauh lah sekarang. Atau ada? Dah jauh. Cuma tegur tu kadang-kadang lah. Tapi kalau dia mesej banyak-banyak tu saya rasa macam dah stres dah. Saya layan dia, tapi bila dia dah mesej saya banyak-banyak tu saya cepat rasa stres dengan dia. Sebab saya teringat balik apa yang dia buat dekat saya tu yang buatkan stres. Saya rasa sedih bila ingatkan balik pasal dia. Faham dek. Adik ada adik-beradik tak yang lain selain adik? Ada. Saya ada abang 2 orang atas saya. Lepas tu saya dah ada adik kecil yang darjah 5 tahun ni. Muda lagi lah. So abang-abang macam mana adik? Perhubungan adik dengan abang-abang, diorang tahu tak benda-benda ni atau mereka juga melalui benda yang sama macam adik dengan mak? Diorang, kalau abang pertama saya tu dia memang tak kisahlah sebab dia jenis yang
memang tak ikut dia punya mood dia tu, tak ikut perasaan dia tu. So dia anggap macam kalau dia macam ada masalah, dia cuma enjoy je. Sampai masalah tu hilang lah. Tapi abang kedua saya ni, saya tak tahulah sebab saya kurang rapat dengan dia. Okay, dek. Okay. So yang adik bongsu dengan mak lah. Dia duduk dengan mak. Tak, adik bongsu yang paling kecil tu duduk dengan abang. Abang pertama dengan nenek saya dekat Ceras tu. Oh, okay, okay. So dia okay kat simpan sebab nenek jaga kan? Okay, dek. Memang sebab lah dengar cerita adik kan, sebab selalunya kita nak keluarga kita untuk menyokong kita kan, tetapi untuk adik yang itulah yang paling besar kan, yang membuatkan adik pasrah macam ni sampai adik dah macam potong-potong diri adik. Tapi saya nak tanya adik, sepanjang 17 tahun tu bila dia mula sampai sekarang, adik ada tak meluahkan perasaan adik yang secara, sebab adik ada bagi tahu tadi kan memang adik memang segan nak bagi tahu orang, tapi ada tak adik cuba untuk memberitahu kesusahan adik kepada mungkin nenek ke atau kawan baik ke? Ada tak adik siapa-siapa untuk mendengar luahan adik sampai sekarang ni? Kawan baik ada. Alhamdulillah sampai sekarang dia masih dengar lagi masalah saya. Okay. Cuma itulah, kalau nak cerita selalu tak boleh juga kan, nanti orang pun rasa macam asyik benda yang sama je dia cerita. Asyik family. Kadang-kadang fikir macam nak cerita pun fikir 2-3 kali jugalah nak bercerita pasal family ni. So rasa kalau tak nak cerita tu pendam je lah. Sampailah sekarang. Faham dek, faham. So ada tak adik cuba untuk mendapat pertolongan macam profesional lah, mungkin pergi KKM, ada tak adik cuba nak jumpa psikologis ataupun untuk orang dengar kaunseling macam tu, ada adik cuba tak sebelum ni lah, sebelum jumpa? Tak ada. Tak ada, adik tak pernah cubalah sebab memang adik pendamkan sajalah, pendam, lepas tu kalau tak boleh tahan, adik ambil pisau, adik potong lah. Itu yang adik punya. Betul. Yang adik buat lah kan. Okay dek. So sekarang dek, saya nak tanya adik, setiap kali adik memotong diri adik, macam mana adik tolong diri sendiri adik? Macam mana adik cuba kontrol lah untuk tak lebih daripada itu? Dia sebenarnya saya ni nak cederakan diri je lah. Dia macam bila saya cederakan diri saya ni, saya anggap ni sebagai hukuman untuk saya. Macam denda sebab saya tak mampu nak lalui hidup yang bahagia dengan family, dengan abang-abang, mak semua tu. Bila potong tu, masa potong tu memang tak rasa apa-apa. Bila dah sedar tu, dia boleh rasa kesakitan tu. And then dalam masa yang sama bersyukur sebab tak potong sampai tahap yang memang akan menamatkan hidup saya lah. So potong tu tak ke dalam, cuma banyak cala-cala tu adalah. Faham dek. Memang dalam hidup ni dek, bukan adik seorang lah, memang semua orang termasuk saya. Kadang-kadang bila kita ni manusia kan, so bila kita sedih, lepas tu bukan semua benda yang kita boleh berkongsi walaupun kita ada keluarga yang memang boleh menyokong kita ataupun kawan-kawan baik, tetapi kita ni manusia, kita sendiri, kita unik. So kadang-kadang apa yang kita melalui kita susah nak berkongsi sebab kita rasa orang tak faham, ataupun kalau dia orang faham mungkin ini je yang dia orang boleh bagi tahu kita, tapi apa yang kita mengalami hanya kita yang tahu. So memang saya faham perasaan adik. So memang idea-idea untuk membunuh diri ataupun kalau tak sampai sana kita nak mencederakan diri ni adalah untuk kita sendiri. Kita rasa bila kita buat macam tu, kita boleh rasa okey sikit lah, macam adik cakap tadi kan, macam nak punish diri sendirilah, rasa macam you're no good and you don't have anything. So even at least kita buat macam ni, kita rasa macam okey sikit lah kan. Memang faham. So adik, saya nak tanya adik, apa harapan adik? Okey, memang adik ni satu contoh lah untuk semua orang. Sebab memang adik, kalau saya tengok adik memang kuat. Sebab ramai orang memang diorang tak boleh kuat macam ni tau. Kadang-kadang lepas dah sampai tahap tu memang tak boleh tahan. Yang itulah kita tengok kan, mereka bunuh diri atau mereka mencederakan diri sampai memang dah tahap teruk. Tapi adik masih tabah lagi, adik masih kuat lagi. Apa harapan adik untuk semua orang
seperti adik lah, apa harapan adik untuk mereka dan nasihat adik untuk mereka. Apa yang adik boleh bagi tahu semua orang yang menonton temu bual ni, adik? Saya, apa yang saya boleh cakap adalah teruskan bersabar. Apa yang berlaku ni mesti ada hikmah dia. Cuma lambat ataupun cepat je benda tu. So apa-apa pun kalau stres ke apa ke, carilah kawan ke ataupun salah seorang daripada family yang korang boleh percaya. And then dah percaya, ceritalah semua masalah korang dekat dia. So apa-apa pun sabar. Kalau dah stres tahap nak bunuh diri tu, solat, ingat Allah, banyakkan berdoa. Tu je. Thank you, Dek. Thank you. So, adik, saya just nak bagi tahu lah sebab kita sekarang dah connect. So, I'll be with you lah. Saya dah memang plan untuk like setiap minggu kita boleh jumpa online macam ni dan kita boleh sama-sama berjuang lah sekali dengan apa yang adik melalui ni sebab sebenarnya bila saya buat kerja-kerja mental health ni, bila saya bincang dengan orang, bila saya kerja dengan orang dekat turun padang lah kan, memang turun padang kerja dengan orang sebab setiap orang berbeza, Dek. Setiap orang berbeza. Kita tak boleh bagi tahu orang A untuk buat apa yang orang B buat, untuk berjuang dengan dia punya perasaan ataupun dengan dia punya keadaan. Memang cara berjuang lain, cara kita jadi kuat lain. So dia akan ambil masa yang berbeza untuk setiap orang. So apa yang penting untuk orang-orang macam adik adalah untuk orang lain mendengar adik, mendengar apa yang adik nak luahkan, apa yang ada dalam hati, apa yang ada dalam apa perasaan, untuk just luahkan, untuk just dengar sahaja tanpa sebarang no judgement. So lepas ni saya akan janjilah kita buat macam session every week, kita jumpa. So apa yang adik rasa adik boleh share dan saya boleh tolong adik untuk mengurangkan idea-idea untuk mencederakan diri. So step by step kita boleh sedikit demi sedikit lah, we stand by each other and we can come out of it. But of course it takes time, but you need somebody to listen to you. Because all this while untuk adik lah, spesifik untuk adik sebab adik tak cuba untuk cakap dengan orang kan, memang adik tak cuba untuk pergi jumpa professionals. Lepas tu sekitar kawan pun sikit-sikit je lah, adik jenis tak nak ganggu kawan kan, so adik selalu fikir pasal kebaikan dia orang, so sikit je adik cakap, yang lain adik bukukan. So you need somebody to listen to you in full and then to help you from there. It has to start from scratch. Adik, saya ucapkan terima kasih. So kita akhiri sesi temu bual kita di sini dan lepas ni kita akan jumpalah setiap minggu untuk for us to work out this lah, kita bekerja bersama-sama lah untuk membantu adik. Okay, Dek? Alright, boleh doktor. Thank you, Dek. Thank you so much. So பேட்டி முடிஞ்சது. ஸோ நம்ம இதை முடிக்கிறதுக்கு முன்னுக்கு நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நம்ம எல்லாருமே மனுஷங்க தானே இந்த உலகத்துல. ஸோ எல்லாத்துக்குமே கஷ்டங்கள் வரதான் செய்யும். ஏன்னா மனுஷங்களா நம்ம பிறந்துட்டோம்னா கஷ்டங்கள் சந்திக்கிறது வந்து ஒரு உறுதியான விஷயம். அதை தப்பிச்சு நம்ம போக முடியாது. ஆனா அந்த கஷ்டங்களை நம்ம எப்படி சந்திக்கிறோம் அதுதான் முக்கியம். ஒன்னொன்னு நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்மளுக்கு பேட்டி கொடுத்தவங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாத்துக்குமே கஷ்டம் வந்து ஒரே விதத்துல வரலாம், இல்ல வேற மாதிரி வரலாம். ஆனா எப்படி வந்து அந்த கஷ்டத்தை நம்ம நோக்கி போறோம், அது வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரியான வழிகள் இருக்கும். சோ அதே கஷ்டம் வந்து ஒருத்தருக்கு வர்றது வந்து அவரு வந்து வேற மாதிரி அதை நோக்கி போவாரு. அதே கஷ்டம் இன்னொருத்தவங்களுக்கு வரப்போ அவங்க வேற மாதிரி நோக்கி போவாங்க. சோ நம்ம யாருமே வந்து இங்க தப்பா பார்க்க முடியாது. ஏன்னா கஷ்டம்ன்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். நம்மளுக்கு கஷ்டம்ன்றாங்கல்ல, அது வந்து ஏன்னா நம்ம கஷ்டப்படுத்துற ஒரு விஷயம். சில சமயத்துல வந்து நம்ம ஏன்டா இந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி ஆகணும்னு நினைக்க உண்டாக்கும். அதனால நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல ஒண்டி இல்லை. நம்ம இந்த உலகத்துல பிறந்திருக்கோம்னா அதே மாதிரி நிறைய பேரு நம்மளோட சேர்ந்து இருக்கிறாங்க. சோ அது ஒண்ணு நீங்க மனசுல வச்சுக்கணும். சோ நம்ம வந்து ஒன்னா இந்த மாதிரி கஷ்டங்களை வந்து ஒன்னா வந்து நம்ம போராடுவோமே, நம்ம ஒன்னா போராடுவோம். உங்களுக்கு வந்து வேண்டியவங்கள்ட்ட வந்து நீங்க எப்பவுமே ஷேர் பண்ணலாம், இல்ல இவங்க செஞ்ச மாதிரி ரீச் அவுட் பண்ணலாம். இப்ப நான் இவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் சிஸ்டமா இருக்கிறேன்.
ஸோ அதே மாதிரி நீங்க ஒரு ஆளுக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டமா இருக்கலாம், அவங்கள கைட் பண்ணலாம். ஏன்னா வந்து மனஸ்தாபங்கள் உண்டாகிற விஷயம் வந்து ஒரு காய்ச்ச மாதிரி இல்ல. அதுல இருந்து நம்ம தாண்டி வர்றதுக்கு ரொம்ப நாள் எடுக்கும். ஆனா ஒரு நல்ல சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து தாண்டி உயிரோட நம்மளால வர முடியும். ஸோ எல்லாருமே உஷாரா இருங்க. உங்க மேலயும் உஷாரா இருங்க, உங்க சுத்தி இருக்கிறவங்க மேலயும் உஷாரா இருங்க. we can always make a difference ன்னு சொல்லுவாங்க. we can. ஸோ உங்களை எல்லாம் நான் திருப்பி சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் ஜாக்கிரதையா இருங்க, பாதுகாப்பா இருங்க. பாய்.